Dan saya lah yang masa tu saya dalam kelas tu yang orang yang terakhir lah. Sebab saya nak dengar bacaan doa yang sebelum mula kelas tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Azwan Nasir dalam Meh Sembang. Jadi hari ini saya bawa Hafiz Lee yang merupakan sahabat saya juga, dan dia juga adalah mualaf santunan Hidayah Center Kedah. Jadi Hafiz Lee, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Azwan. Jadi Hafiz, sebelum kita nak dengarkan kisah penghijrahan Hafiz ni, boleh tak Hafiz perkenalkan diri Hafiz secara ringkas berkaitan dengan latar belakang Hafiz lah. Silakan. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih. Nama saya Muhammad Hafiz bin Abdullah. Umur 25 tahun 2021 ni. Dan saya berasal dari Jita, Kedah. Status bujang lagi lah. Oh. Okay Hafiz, Hafiz ni merupakan mualaf. Jadi boleh tak Hafiz ceritakan kepada kami macam mana Hafiz tertarik dengan Islam? Okay, insyaAllah. Pada mulanya saya tertarik dengan Islam disebabkan alunan azan Asmaul Husna yang dekat TV3 dulu lah. Zaman saya kanak-kanak dulu, tahun 2003 ke atas macam tu lah. Okay, saya tertarik dengan alunan azan yang merdu lah. Okay. Sebab saya sebelum ni tak pernah dengar benda itu. Dan saya pun tak faham benda apa. Bila dialunkan saja, saya rasa macam ada macam menghayati lah kan. Betul, nak macam menghayati macam tu. Tapi saya pun tak faham apa sebab masa tu saya masih kecil lagi lah, sekolah rendah macam tu lah. Saya sekolah rendah dekat sekolah SCK. So campur dengan kawan-kawan Cina semua. So saya tak tahulah pasal Islam ni. Tapi Hafiz, masa tu yang bacakan doa tu semua tu masa bila? Yang bacakan doa semua tu masa sekolah menengah. Oh, masa menengah. Ya, sekolah menengah. Saya masuk sekolah SMK lah, sekolah menengah kebangsaan. So saya masa tu dah mula berkawan dengan orang Melayu, orang kawan-kawan Islam lah. Okay. Kita kelas waktu pagi. Okay. Masa mula start pada 3 dan 4 tu, kelas waktu pagi tu. Sebelum kelas tu biasalah bacaan yang negara aku dulu kan. Lepas tu ada baca doa tiap-tiap hari. Yalah. Bacaan doa tu pun alunannya pun saya pun tertarik juga. Walaupun saya tak faham, saya pun aminkan je lah. Walaupun tak faham makna kan. Walaupun tak faham, tapi saya tahulah benda doa ni tak ada yang keburukan, semua untuk kebaikan. So saya pun ikutlah, amin dia. Lepas tu ini kan bila sekolah menengah ada kelas agama dengan kelas pendidikan moral. Kelas pendidikan moral untuk yang non-Muslim dan kelas agama ni untuk yang Muslim. Kalau kami ikutkan majoriti lah. Okay, dalam kelas tu kalau yang Islam ramai dan bukan Islam kalau sikit saja. So bila masa sampai kelas agama tu, yang bukan Islam akan keluarlah kelas tu dan pergi cari bergabung dengan kelas lain dengan non-Muslim lah untuk subjek pendidikan moral. So kelas tu ditinggalkan untuk kelas agama. Dan saya lah yang masa tu saya keluar dari kelas tu yang orang yang terakhir lah. Sebab saya nak dengar bacaan doa yang sebelum mula kelas tu. Ya. Bukan baca sorang-sorang, dia baca serentak. Saya pun walaupun tak faham, macam tarik lah kan. Saya nak pergi lah. Walaupun zaman dulu, masa dulu saya hafal benda tu, tapi lah ni tak hafal, lupa dah. Tak tahu, tak ingat apa baca tu lah. Saya dengar tu lah doa tu sebab dia orang, alunan dia orang tu. Walaupun saya tak faham, tapi tak apa. Lepas habis SPM saja, saya kerja di satu tempat lah.
dengan seorang kawan lelaki. Kami jawatan yang sama lah. Dia ni tak tahu saya ni minat, saya tertarik dengan Islam. Dia pun tak tahu yang saya ni ada hasrat nak tahu tentang Islam. Okay. Kawan saya dia macam ni. Masa kerja, bila tak ada kerja ya, ataupun ada free time sikit, dia akan buka kisah Nabi. Dia akan cerita tentang ketuhanan. Tak kisahlah siapa dah dengar lah. Dia open untuk semua. Okeynya kira Hafiz dia bercerita kepada Hafiz sekali lah. Dia cerita dia pada awalnya dia tak cerita dengan saya. Dia cerita dengan orang lain. Macam duk masjid lah, ada penceramah, ada orang duk dengar kuliah macam tu lah. Adalah seorang dua kawan yang lain lah, yang Islam punya duk dengar juga. Okay. Dan bila saya masuk kerja ya, saya kenal dengan dia, saya tahu dia duk cerita benda ni, saya pun join sekaki lah. Dia pun tak tanya saya sebab apa. Dia cerita, dia buat macam biasa, dia cerita selama 1 tahun. Baru saya bagi tahu kat dia nak masuk Islam. Dia tak pernah ajak saya masuk Islam. Jadi bila dia tahu Hafiz nak masuk Islam ni, apa respon dia? Biasa, alhamdulillah. Kiranya dia yang bawa Hafiz ni lah, berdaftar jabat agama semualah. Ya. Selama 1 tahun lebih lah. Masa kenal dengan dia 2014. Bulan 7. Lepas bulan puasa lah. Kenal. Lepas tu setahun lebih, tahun 2015, sebelum bulan puasa yang saya bagi tahu kat dia nak masuk Islam tu. Dia pun okey, tak apa, nanti cari satu hari yang hari yang ada masa panjang, ada masa lama, masa yang panjang sikit, dia akan bawa saya pergi masa free lah. Kami pilih satu hari lepas bulan puasa. Kami pilih hari lepas bulan puasa. Masa tunggu sebulan lebih kami. Saya nak mengucap. Sebab sebulan lebih. Sebab Hafiz tak mengucap masa bulan puasa sebab apa? Sebab takut nak puasa lagi. Itulah niat saya. Macam tu. Tapi alhamdulillah masa tu nasib baik tak mati lagi. Kira ada try puasa lah. Ada. Saya try puasa tahun tu juga, tahun yang saya masuk Islam tu juga. Saya pernah try. Puasa sunat? Tapi saya buka puasa ikut ni bulan puasa. Tapi sebabkan saya masa tu saya non Muslim. Company tempat kerja kami tu, dia bagi yang non Muslim rehat sejam awal sebelum yang orang Islam rehat. Okay. Saya pukul 6 tu saya buka puasa. Yang lain rehat pukul 7 sebab pukul 7 sampai pukul 8 tu waktu maghrib kan, dia orang buka puasa waktu tu. Saya pun buka puasa pukul 6 tentulah. Itu percubaan kan, cubaan sebelum bersyahadah. Percubaan. Percubaan. Lepas bulan puasa kami pun pilih satu hari. Dia bawa saya pergi mengucap. Bukan bawa pergi berjabat agama. Bawa pergi macam lepak-lepak, minum kopi macam tu lah. Itu habis kerja. Habis kerja pukul 10. Pukul 10.30 kami pergi kedai. Di kedai makan lah. Kami lepak kat situ. Dia ajar saya mengucap. Sebelum tu dia pun adalah cerita sikit tentang lepas Islam macam mana, lepas masuk Islam macam mana, apa yang kelebihan jadi seorang Islam dan semua tu kan. Keterangan yang lebih lah. Lepas tu baru dia ajar mengucap kalimah syahadah, 2 kalimah kan. Hampir 3 jam kami duduk kat kedai tu. Hampir 3 jam kami duduk kedai tu sampai kedai tu nak tutup. Biasa kedai makan tutup pukul 12, pukul 1 kan. Sampai kedai tu nak tutup, kami duduk situ semata-mata nak syahadah saja. Malam tu lah saya syahadah. Okay Hafiz, macam yalah, perjalanan Hafiz setelah memeluk Islam ni, apa cabaran yang Hafiz dihadapi? Pada permulaan saya memeluk Islam ni, cabaran terutama terbesar ni keluarga saya. Sebab apa? Masa saya masuk Islam tu, saya tak beritahu langsung. Saya tak beritahu langsung dengan family saya lah, keluarga saya.
Lepas 2 minggu saya memeluk Islam, saya masuk Islam. Baru saya cuba-cuba untuk tanya dekat mak pak saya yang kata saya macam minta izin lah saya nak masuk Islam. Tapi lepas tu saya tengok dia orang punya respon macam mana, reaksi dia orang macam mana semua kan. Saya pun cover balik tak apa, saya tak jadi masuk Islam. Padahal masa tu saya dah masuk Islam 2 minggu dah. Okey. Sekarang kiranya tapi tak lama. Kira sekarang keluarga Hafiz dah tahulah Hafiz telah meluk Islam. Ya, sudah tahu. Selepas saya kata tak jadi masuk Islam tu, 2 minggu saya kantoi. Pada tahun yang sama juga saya kantoi. Masa saya masuk Islam tak sampai sebulan 2 bulan macam tu lah dah kantoi. Apa yang menyebabkan kantoi tu? Ada saya tinggalkan dokumen-dokumen berkaitan dengan pengislaman tu dekat rumah. Macam ni lah. Masa saya masuk Islam saja, yalah lama ada orang tahu. So dia orang duk sedekah kat saya tu sejadah, jubah, templikat, Quran semua tu kan. Banyak, tak banyak lah. Bila nak keluar pergi kerja saja, saya akan bawa semua tu keluar pergi kerja sekali. Saya bawa satu beg lah, jadi beban balik lah. Sebelum ni saya pergi kerja lengan-lengan satu lah, tentu lah. Bila masuk Islam lah, dia orang bagi Quran tu besar. Bukan hak kecil biasa punya, besar macam laptop punya. Macam saiz laptop punya. Berat. Okey. Tiap hari kena bawa keluar. Pergi kerja. Habis kerja bawa balik. Macam tu lah. Masa satu hari tu terkantoi sebab saya terlupa bawa satu surat tu keluar. Saya tertinggal kat rumah. Hari tu jugalah tak tahu pasal apa, dia orang punya firasat ke apa. Hari tu dia orang spot check bilik, kantoi juga. Tak apa. Kantoi pi. Hadap pi. Apa yang tidak balas mereka terhadap Hafiz? Macam perundingan balik Macam ni macam dekat mahkamah hakim ada hakim ada semua masalah pembicaraan discussion perbincangan di sebalik pintu. Sebab apa? Sebab saya takut kena pukul. So perbincangan di sebalik pintu. Dia duduk luar, saya duduk dalam bilik. Buka pintu tinggal ruang sikit ya. Bincang semua. Hafiz, macam yalah masa tu masa Hafiz kantoi. Jadi sekarang ni selepas kantoi hubungan sekarang macam mana? Lepas kantoi tu pada awalnya hubungan macam perang dingin jugalah macam tu lah. Tapi tak lama, dalam beberapa hari je. Lepas tu macam biasa balik sebab dia orang pun faham kan. Anak pun tetap anak. Yang berubah tu cuma agama saja. Satu lagi, saya anak sulung. Kalau saya keluar dari rumah ni macam tak ada, macam tak mau elok lah. Yalah. Macam tu lah. Okey Hafiz, setelah Hafiz memeluk Islam, tempat mana Hafiz pergi rujuk untuk belajar lagi baiklah untuk mengamalkan Islam? Lepas masuk Islam, peringkat awal saya merujuk kepada kawan saya yang bawa saya masuk Islam tu lah, yang syahadakan saya tu. Okay, dia bawa saya beli itu buku panduan solat, buku panduan solat yang lengkap ni lah, yang depan ada pasal tauhid pasal semua tu. Satu buku tu lah. Okay, dia jadi saya punya ustaz lah, so dia ajak sikit-sikit tentang Islam. Tak lama kemudian tu saya dapat tawaran pergi belajar dekat satu pusat pengajian yang khas untuk saudara baru lah. Saya pergi belajar kat situ sebulan saja. Lepas tu saya dapat sambung belajar ke Politeknik. Di Politeknik lah saya cari lecturer untuk membantu saya lah. Okay Hafiz, sekarang ni apa aktiviti Hafiz dalam dunia dakwah lah setelah memeluk Islam? Okay, Alhamdulillah. Saya sekarang ni bertugas di sebuah NGO dakwah iaitu Hidayah Center Foundation. Pada masa yang sama, saya sambil berdakwah dan sambil belajar lah macam-macam lagi lah, sebab ilmu tentang agama ni luas kan. So sambil dakwah saya belajar benda yang baru.
dengan izin Allah lah. InsyaAllah. Kalau adalah orang yang masuk Islam. Sekarang ni ada yang bersyahadah dengan Hafizli? Ada. Tak ramai lah, tapi adalah. Alhamdulillah lah. Hidayah milik Allah. Jadi sekarang bukan saya yang Islamkan dia orang. Allah yang izinkan dia orang masuk Islam. Tugas saya hanya menyampaikan saja. Sekarang ni macam lupa nak tanya lah. Berapa lama Hafiz sekarang ni memeluk Islam? Alhamdulillah sudah 5 tahun lebih. 5 tahun lebih. Okey, soalan terakhir Hafiz. Apa impian Hafiz dalam kehidupan Hafizli? Kalau nak kata dulu impian saya memanglah besar sangat. Tapi selepas masuk Islam dan lepas hadap macam-macam cabaran, ujian, dugaan semua, sekarang impian saya taklah banyak, sikit saja. Ya, sekarang saya sekarang saya sebagai seorang pendakwah. Walaupun taklah pro sangat. InsyaAllah saya akan banyak belajar lagi untuk jadi pendakwah yang berkualiti lah. Maksudnya boleh menyampaikan Islam, boleh menyampaikan mesej Islam dengan jelas lah, dengan terang kepada non-Muslim. Dan saya tak ada lah hasrat nak jadi pendakwah yang macam lah selebriti lah, ulama besar lah semua. Dunia akhir zaman, media sosial sekarang ni macam-macam, boleh jadi fitnah semua. So tak apalah, saya jadi orang biasa, pendakwah biasa-biasa cukup lah. Tapi sekurangnya sampai. Saya tak harap banyak. Saya hanya harapkan ini saja. Apa yang saya buat Allah nampak, dan bila di hari pembalas hari akhirat nanti, saya ada jawapan di hadapan Allah. Apa yang saya buat selama ni. Okey. InsyaAllah semoga impian Hafiz tercapai, dan semoga kita sendiri pun yang sebagai yang mendengar kisah ini, kita mengambil iktibar. Jadi setakat itu saja untuk hari kali ini. Kita jumpa untuk next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.